Okey, selamat pagi Malaysia kembali. Syul, dah sarapan pagi tak tadi? Belum lagi. Sekejap lagi lah kita sarapan. Tapi kita selalu lewat sarapan kan? Kita sarapan itu kita makan masuk dalam mulut lah. Tapi ni kita nak bagi sarapan untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Sarapan minda. Sarapan minda. Ni kita nak bercakap berkenaan dengan undang-undang fitnah. Kalau anda bersama dengan kita daripada awal tadi, ini slot yang kita janjikan lah. Kita nak beritahu kepada anda sebenarnya apa itu. Okey, mungkin ramai dah tahu apa itu fitnah. Cumanya kita nak beritahu di sini ada undang-undang yang kita ada di Malaysia di mana fitnah itu boleh dibawa ke mahkamah dan menjadi satu kes yang serius. Memang. Jangan anggap anda fitnah orang tu, tak ada bukti. Sebenarnya ada cara-caranya. Baik, kita nak terus saja bersama dengan seorang tetamu istimewa kita pada pagi ini, Encik Mazdi Abdul Hamid, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Negeri Kedah. Daripada Kedah, mai ke Kuala Lumpur. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Memang daripada Kedah betul ke ada program? Ada program di Port Dickson pagi ini. Okey. Kebetulan lah. Ya, kebetulan. Alhamdulillah. Okey, baik. mungkin kita mukadimah dulu lah ya. Kita cerita dulu kepada penonton berkenaan dengan undang-undang fitnah yang ada kat Malaysia. Okey, berkenaan undang-undang fitnah, kita merangkumi Akta Sultan dan Kanun Keseksaan buah dia. Dan daripada segi definisi dia, saya suka menggunakan start bermula dengan definisi, iaitu fitnah ialah satu penerbitan atau penyiaran, satu kenyataan yang tidak benar terhadap seseorang yang menyebabkan jatuhnya reputasi atau nama baik seseorang itu di mata masyarakat atau satu pihak yang berfikiran waras. Maksud dia bila tersiarnya sesuatu benda atau news tu menyebabkan reputasi pada pandangan orang terhadap orang yang difitnah itu akan jatuh. Okey. Cumanya macam mana untuk kita pastikan supaya kita sebagai orang ramai ni kita kadang-kadang tak sedar bila kita cakap tuan. Jadi untuk kita tahu antara kategori-kategori yang apabila kita mengeluarkan sesuatu perkataan itu terjatuh dalam kategori fitnah. Baik. Daripada segi kategori dia ada dua. Dua kategori, iaitu libel dan slander. Daripada segi libel ialah fitnah yang berbentuk kekal. Yang boleh dilihat dengan mata kasar seperti arca, lukisan, penulisan, gambar. Contohnya seorang melukis gambar kartun. Lepas tu dia gambar kartun tu dia letak sesuatu benda yang boleh menyebabkan pada pandangan masyarakat orang ini membuat satu perkara yang tidak elok, yang boleh menjatuhkan maruah. Itu yang kartun yang berbentuk itu yang telah disiarkan itu boleh dikategorikan sebagai fitnah libel. Manakala slander ialah berbentuk sementara atau tidak kekal, seperti percakapan. Iaitu dia bawa mulut lah. Senang cerita, dia bawa mulut atau mengatakan menceritakan keburukan seseorang itu, menyebabkan berita yang disampai atau dibawa itu menjatuhkan juga reputasi seseorang yang difitnah itu. Itu ada dua lah, libel dan slander. Kalau defamation itu adalah jatuh dalam kategori? Dia defamation tu ialah fitnah. Defamation bagi kepada dua, libel atau slander. Okey. Cumanya kalau fitnah-fitnah yang berbentuk tulisan, ada bukti. Kalau fitnah yang orang bawa mulut contohnya yang tak ada bukti kekal tu, macam mana kita nak bawa ke peringkat? Okey. Jikalau bagi kategori slander, iaitu daripada segi mulut, kita perlu mengumpulkan bukti mungkin dari saksi-saksi yang mendengar. Yang mendengar perkara tersebut diperkatakan. Diperkatakan, dan seterusnya kita boleh juga membawa saksi yang mengatakan dengan perkataan-perkataan tersebut telah menjatuhkan maruah atau reputasi seseorang itu. Jadi dari sudut hukumannya adakah berbeza ataupun berlainan untuk slander dan juga libel? Daripada segi hukuman sama. Dia akan carry same penalty. Di Malaysia ni terdapat dua bentuk tindakan, iaitu sama ada dalam bentuk civil ataupun jenayah. Daripada segi jenayah, apabila seorang itu difitnah, dia berhak untuk membuat laporan polis. Dan polis boleh menyiasat, dan jikalau terdapat kes, pendakwa raya akan memberi arahan untuk seorang itu boleh dituduh di mahkamah. Dan itu
di bawah Seksyen 409 sehingga 502 Kanun Keseksaan, di mana boleh membuat hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-dua sekali. Dan satu lagi ialah Akta Hasutan. Akta Hasutan ini melibatkan kes-kes yang menghasut atau menyemarakkan sesuatu, memberi keburukan kepada kerajaan atau pemimpin. Dan juga serta fitnah yang dibuat Akta Hasutan ini juga yang boleh menyebabkan berlakunya ketegangan sesama kaum. Itu daripada segi jenayah. Daripada segi sivil, seseorang yang fitnah itu boleh mengambil tindakan menuntut ganti rugi. Tapi dengan syarat dia perlu membuktikan 3 elemen. 3 elemen di dalam fitnah tersebut, wujud 3 elemen tersebut. Elemen Okey, teruslah elemennya. Kita nak tahu elemen 3 elemen tadi kan? Terdapat tiga elemen yang perlu dibuktikan. Itu yang pertama, fitnah itu mestilah ataupun kata-kata tersebut berbentuk fitnah. Itu penyiaran tersebut bentuk fitnah. Daripada Seksyen 2 Akta Fitnah, dia mengatakan kata-kata untuk turut merangkumi gambar, image, walaupun tidak diungkapkan. Walaupun tidak diungkap, tetapi macam saya cakap tadi, dilukis atau berbentuk arca. Itu juga merupakan kata-kata di bawah Seksyen 2 Akta Fitnah. Maksud dia, first kali dia kena buktikan bahawa kata-kata itu tersebut berbentuk fitnah. Telah diungkapkan, telah fitnah. Dan elemen kedua, fitnah itu merujuk pada diri sendiri. Dia tidak boleh mengatakan fitnah ini merujuk kepada orang lain. Maksud dia mesti fitnah itu memburukkan dia lah. Dia sendiri dan menyebabkan jatuh reputasi, membolehkan dia ada local standby untuk membuat kes di mahkamah. Dan yang terakhir sekali ialah elemen yang terakhir ialah perlu disiarkan. Itu kata-kata fitnah itu perlu disiarkan atau disebarkan. Berlaku penyebaran. Berlaku penyebaran dia maksud dia menyebar kepada orang ketiga. Bukan sebar sama dia orang, tak boleh. Menyebabkan orang ketiga tu mendengar, memahami dan menyebabkan jatuhnya maruah atau reputasi. Sebagai contoh jugalah Tuan, kadang-kadang orang politik, kerja kita sebagai pengacara, kita pun nak terkait juga dengan perkara fitnah. Contoh kalau kita baca perkara-perkara di akhbar dan orang mungkin boleh menuduh kita fitnah. Pemimpin politik pun sama. Kalau mereka petik kenyataan orang lain, mereka pun boleh dituduh sebagai fitnah. Dari sudut itu je mana? Baik. Terdapat beberapa kategori yang boleh, walaupun perkara itu boleh liability boleh ditidakkan, iaitu pertama sekali contohnya ialah ahli-ahli parlimen ataupun ahli Dewan Negeri yang sewaktu bersidang di dalam parlimen ataupun sidang di Dewan Negeri. Apa-apa yang berlaku di dalam itu tidak boleh dikategorikan sebagai fitnah. Sesungguhnya ialah hakim-hakim atau yang bersidang di dalam mahkamah juga tidak boleh dikatakan fitnah. Dan sebenarnya berkenaan yang Tuan tanya tadi, berkenaan tugas sebagai pengacara. Kita boleh mengatakan sebagai fair comment. Kita tengok bila surat khabar melaporkan begini, kita komen. Tetapi hendaklah memastikan bahawa komen tersebut mestilah datang daripada bona fide. Tidak boleh ada bersifat niat jahat ataupun menambah-nambah. Kita komen setakat apa yang disiarkan saja. Kalau itu tak dianggap fitnah lah. Bukan. Okey. Satu ilmu yang baru untuk kita. Kadang-kadang kita nak komen pun takut juga. Orang saman kita pula kan. Baik. Ada tak mungkin kalau mereka yang pernah terkena fitnah, yang nak buat aduan fitnah, yang dah lapor kepada pihak Tuan, situasinya, kalau Tuan boleh berikan contoh kepada kita supaya orang di luar sana, ini pun kita dalam kategori fitnah, aku boleh buat aduan sebenarnya. Lepas tu selalunya kalau undang-undang fitnah ni, kalau kita tengok dekat Malaysia ni, situasinya, fenomenanya selalunya dipakai oleh golongan selebriti, artis. Sedangkan sebenarnya kita pun boleh. Sebenarnya orang biasa boleh. Tapi kita nak mungkin boleh ceritakanlah antara contoh-contoh kes-kes fitnah yang mungkin jarang-jarang kita dengar dekat Malaysia. Ada juga. Berlaku kadang macam mengikut pengalaman saya sendiri, fitnah berlaku di kampung-kampung. Sesama masyarakat. Jadi
timbul rasa tidak puas hati dan kes dibawa ke mahkamah. Okey. Ya, ada berlaku. Maksudnya macam contoh makcik sebelah ni ada anak dia bagi duit lebih tapi orang sebelah tak puas hati ke, Itu dia pun boleh fitnah. Boleh, jadi boleh. macam tu. Sebab macam seseorang itu macam saya beritahu tadi, dia perlu buktikan 3 elemen saja. Oh, 3 Perkara tersebut fitnah, fitnah. kata-kata tersebut mengata diri dia dan juga disiarkan. Tidak ada apa-apa sekatan untuk orang golongan ini tidak boleh, tidak. As long as dia boleh membuktikan 3 elemen tersebut, jadi boleh membuktikan maka boleh menuntut ganti rugi ataupun boleh membuat laporan polis. Polis. 3 Okey, elemen. kalau dah sampai ke peringkat peguam nak bawa ke peringkat mahkamah, lama tak proses tu biasanya tuan? Subjektif juga Very subjektif. Very subjektif. Saya tak boleh nak komen sama ada cepat atau lambat. Sebab dia bergantung kepada mahkamah, banyak kes ataupun kadang-kadang di dalam suatu proses di mahkamah tu berlakunya perbincangan. Benda tu very Habis di subjektif. situlah, ya. Terlalu subjektif. Saya susah nak Yalah, nak betul beritahu. lah. Cumanya mungkin kita nak beri nasihat lah kepada terutamanya mereka yang berada di kampung. Kalau mereka menuntut Selamat Pagi Malaysia ni takut nanti tiba-tiba macam aku orang sebelah ni fitnah aku ni, aku nak disaman sekejap lagi. Cuma kita mungkin nak berikan sedikit pengajaran ataupun ilmu sikit pada mereka supaya mereka lebih berhati-hati, tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan kata dan juga tidak sewenang-wenangnya menggunakan akta-akta dan undang-undang fitnah yang ada di Malaysia ini untuk digunakan apabila mereka rasa diri mereka difitnah. Okey. Dia begini, saya kalau berkenaan perkara fitnah yang melibatkan fitnah, saya suka merujuk kepada surah An-Nur ayat 15. Ya, surah ayat 15 surah An-Nur yang mengatakan bahawa selidiklah dulu. Okey, betul. Selidiklah dulu dan walaupun pada pendapat kamu mengatakan perkara itu kecil, tetapi di sisi Allah ialah merupakan dosa besar. Jadi kita perlu selidik sebelum sebarkan perkara itu. Ya, itu yang berlaku sekarang ni macam apa yang menjadi masalah sekarang ni media sosial. Betul. WhatsApp, Instagram, Facebook. Yang menjadi masalah sekarang orang Malaysia ni yang saya nampak berdasarkan pengalaman saya, dia nak jadi orang pertama. Ya, betul. Dia nak jadi orang pertama nak sebarkan. Walaupun dia bukan yang memulakan. Dia bukan kreator kepada suatu fitnah tersebut. Tetapi apabila dia sebarkan benda tu, liability dia adalah sama. Setengah tu dia menggunakan mungkin dia menggunakan nama yang lain. Nama dia Mr. A, dalam benda-benda tu dia letak dalam Facebook ataupun Mr. B. Dia berselindung di sebalik tu, tetapi benda tu boleh dijejaki. Boleh dijejaki. Dan di WhatsApp, Facebook pun kita menjadikan bukti Ya, boleh. Boleh. Sebab kalau WhatsApp atau kalau kita boleh buktikan 3 elemen sebentar tadi yang saya cakap tadi, orang itu boleh dipertanggungjawabkan. Liability yang sama. Walaupun dia bertugas, dia function dia cuma sebarkan je. Dia tidak create cerita tu kan? cerita tu. Sebar je pun Sebar boleh saja dicas. sama liability dia. Sebagaimana orang yang create fitnah tu. Okey, baik. Terima Okey, kasih baik. Encik Mazli kerana berkongsi dengan kita berkenaan Terima dengan kasih banyak, Tuan. jenayah fitnah ini. Memang sesuatu yang berat sebenarnya. Kalau kita rasa fitnah itu perkara biasa berlaku antara kita kalangan masyarakat Malaysia ini, tapi sebenarnya ada undang-undang yang membela sekiranya seseorang itu Betul. difitnah. Selamat pagi Malaysia.